Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Timbalan Mufti Negeri Perlis, Ustaz Tajul Urus. Yang dihormati Pembentang Kertas Kerja yang ketiga, Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz bin Datuk Fadil. Para asatizah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah sampai pada slot yang ketiga, iaitu pembentangan kertas kerja kita yang terakhir pada sesi pagi dan tengah hari ini. Jadi pada slot yang ketiga ini, kertas kerja yang mana akan dibentangkan adalah bertajuk Fiqh Berinteraksi dengan Keluarga dan Jiran Bukan Islam. Sebelum kita memulakan pembentangan, saya ingin membacakan biografi secara ringkas berkaitan pembentang kertas kerja kita yang ketiga, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz mendapat pendidikan daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah. Kemudian beliau mendapat sijil kemahiran fatwa daripada Darul Ifta Al-Misriyah. Setelah pulang ke Malaysia, beliau menyambung pelajaran di Universiti Melaya dalam masters beliau di sarjana di sana. Tanpa membuang masa, kerana kita pun telah kesuntukan masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz untuk membentangkan kertas kerja. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan Moderator, para pembentang guru saya, Dr. Zaharuddin, Dr. Anis Talida, para asatizah, tidak lupa kepada Sahib Usamah Timbalan Mufti Ustaz Tajul, para pegawai, NGO-NGO, muslimin, muslimat, juga tetamu-tetamu dari non-muslim. Mudah-mudahan masa yang ringkas ini kita dapat membicarakan tentang tajuk juz'iyat, sebab dua pembentang kita tadi telah membentangkan tentang kuliat yang bersifat makro dan ia boleh memandu perjalanan saya untuk membicarakan tentang fiqh non-muslim ataupun ghairil muslimin yang sudah hangat dibicarakan di peringkat antarabangsa sudah sekian lama. Dan di Malaysia, saya yakin secara praktikalnya kita sudah mencapai standard yang sangat tinggi, boleh menjadi contoh kepada semua negara-negara Islam. Sama ada kita istilahkan negara Islam, negara orang Islam, tetapi hakikatnya pelaksanaan Malaysia ini saya yakin ia adalah sangat baik. Kita dulu di kampung beli ikan pun dengan orang Cina, kami panggil baba. Jadi agenda daripada agenda maqasid syar'iyah, agenda Al-Quran yang sudah dibicarakan oleh Tuan Guru kita Dr. Zaharuddin. Dan saya menuju kepada fiqh interaksi yang bersifat mikro, juz'iyat, kepada fiqh kekeluargaan dan cabangnya kepada kejiranan, kerana dia represent kepada maqasid yang kita namakan sebagai maqasid al-amni al-ijtima'i. Di sana ada dua penambahan daripada Syekh Ali Qaradari dalam perbincangan maqasid, iaitu kita sering membicarakan maqasid 5 dan ditambah kepada 7 supaya menjaga maqasid 5 ini, iaitu maqasid al-amni al-ijtima'i, maqasid keamanan bersifat kemasyarakatan dan rakyat, dan maqasid al-amni dawli, maqasid keamanan kenegaraan yang menjaga kestabilan yang menjadi hangat di sekitar mahkamah, seperti penjagaan hadanah dan pengurusan jenazah sering berlaku, dan juga kepada kejiranan yang kadang-kadang melibatkan perayaan, yang melibatkan penjagaan anjing. Saya suka ulas tentang anjing ni, walaupun saya tak jaga anjing, tapi saya suka anjing sebenarnya, suka je lah, dan tabiat. Jadi sebelum saya nak membicarakan secara ringkas dan masa yang pendek ini, saya selalu mengemukakan metodologi untuk kita berinteraksi dengan fiqh kepada dua perkara yang saya tekankan supaya kita kembangkan fiqh ini dalam bentuk manhaj taisir, sentiasa memudahkan
fiqh dari sudut teorikal dan pelaksanaan. Kerana kita tahu fiqh ni kita ada hampir kepada 70 mazhab. Kalau kita di Darul Ifta Musriah, kita ada hampir 70 mazhab. Kalau kajian guru saya, kita ada hampir kepada 500 mazhab. Dengan kepelbagaian fiqh ini pada kurun 1000 Hijrah, data menunjukkan kita sudah ada 1.200.000 fiqh. Itu pada tahun 1000 Hijrah. Sekarang ni saya rasa lebih daripada 2 juta fiqh. Yang menunjukkan keaslian penyelesaian kita terhadap kepelbagaian kehidupan yang menuntut kepada fiqh taisir. Kerana fiqh ni terbahagi kepada yang ketat dan yang mudah. Jadi manhaj taisir ini bertepatan dengan tabiat kita dan bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innad-din yusrun. Dan taisir ini merupakan masyru'an, merupakan satu projek yang besar di dalam sistem penfatwaan dan sistem dakwah yang memungkinkan kita merapatkan yang jauh dan kita boleh menyelesaikan isu-isu yang dahulunya kita tidak boleh selesaikan. Tambahan, kalau kita duduk di Malaysia ni, masyarakat majmuk yang luar biasa kepelbagaiannya. Yang kedua adalah manhaj ikhtiarat fiqhiyah yang sudah diamalkan di Perlis, memilih pandangan-pandangan yang akan berubah. Fiqh ni dia tidak boleh tak berubah. Sebab paling kurang dia ada 2 pandangan. Jadi tak ada fiqh yang satu pandangan. Jadi fiqh ni dia bersifat perubahan, dia bersifat sementara dan akan dikemudikan oleh para mufti semasa. Dan kita alhamdulillah di Malaysia kita ada 14 mufti, sudah tentu mempunyai pandangan yang berbeza, mempunyai manhaj yang berbeza, tetapi kita mesti mempunyai matlamat yang sama adalah untuk mencantikkan gambaran Islam kepada masyarakat. Dan kita apabila kita berinteraksi dengan syariah dan fiqh ini, kita menghadapi 5 alam yang dibahagikan oleh Malik bin Nabi, dan ini diambil sebagai satu manhaj di Darul Ifta Mesir, iaitu kita mesti mengenal manusia, alam ashkhas, alam nuzum, sistem-sistem seperti yang dibahaskan oleh Dr. Nick tadi. Sistem kita kena faham supaya perubahan fiqh itu tidak bertembung dengan sistem yang sedia ada. Sudah tentu kita di Malaysia berlainan di Indonesia, sudah tentu berlainan dengan Thailand, sudah tentu berlainan di tempat-tempat yang lain. Kadang-kadang orang cuba bawa fiqh dalam bentuk suasana yang di tanah Arab, sudah tentu berlainan. Jadi kita ada fiqh kita yang tersendiri, berada dalam sistem kita. Dan yang ketiga, alam rumus, term-term. Kita ada term dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan. Itu kena dikuasai oleh ahli syariah. Kemudian alamul asya', barang benda-benda yang bau, istilah-istilah alkohol dan term-term yang lain. Dan yang terakhir adalah alam ahdas. Alam ahdas ini kes-kes yang berlaku, kita mesti kaji dengan baik. Kenapa perkara itu berlaku? Jadi setiap mufti dan pakar-pakar sudah tentu akan menghubungkan 3 dialog yang penting, iaitu syariah dan kita sendiri sebagai faqih dan alam waqi', yang kita berhadapan dengan waqi' ini untuk menjadikan fatwa ijtimaiyah kita ini dapat diimplementarikan sebagai satu fiqh solusi yang mampu menjadikan kita mencapai maqasid keamanan yang kita sebutkan tadi. Sebab apabila dibicarakan oleh Dr. Zaharuddin dan juga Dr. Nik Salida, ia menunjukkan bahawa maqasid kesemuanya itu untuk membawa kepada keamanan, kerana wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah memuji kalau tidak ada perang. Peperangan ini dibenci walaupun dia difardukan dalam bentuk darurah, seperti yang disebut oleh Asy-Syirbini rahimahullah dalam muqaddimah kitab Iqna'nya ataupun Mughnil Muhtaj dalam kitabul Jihad. Dia menyebutkan bahawa kalau kita mampu berdialog dengan orang bukan Islam, lebih baik daripada berperang. Dan disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan dinukilkan oleh Al-Imam Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, menyebutkan lam yakun ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan peperangan. Ini dasar kita bahawa kita tidak suka kepada perang. Kita adalah agama keamanan, agama yang inginkan semua manusia hidup dalam keadaan mempraktiskan hak mereka, kerana itu adalah kehendak Allah. Ta'adudiyah, variasi. Begitu yang disebut oleh Ibnu Salah dalam fatwanya bahawa orang bukan Islam bukan dicipta untuk dibunuh.
lam yukhlaqu liyuqtalu aw liyufnau, atau dihancurkan. Kerana maqasid dunia ini dia kena dipenuhi dengan manusia sampailah datang hari kiamat. Dan kiamat tidak akan berlaku kalau dunia ni masih ada ruang kosong. Kita tanah reserve banyak lagi. Tak tahu kiamat bila. Kadang-kadang orang buat alamat kiamat tahun 2000 berapa. Kita sekarang ni 2023. Mungkin 1000 tahun lagi, mungkin 4000 tahun. Kita tak tahu benda gaib. Jadi maqasid kita mesti meramaikan manusia. Jadi tidak boleh kita meramai dalam keadaan kita berperang. Maka ayat yang disebut oleh Tuan Guru kita tadi, lakum dinukum waliyadin la ikraha fid din, ia merupakan satu polisi Islam yang sangat besar sehingga hatta yakunad din kulluhu lillah. Agama tidak ada campur tangan manusia. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia pilih agama Islam kerana Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang menjadi satu titik untuk saya membicarakan fiqh kekeluargaan yang sangat besar isunya, terutama di masyarakat Eropah yang mana mereka menghadapi masalah sebab tidak ada, kita katakan piagam Madinah, tidak ada perlembagaan kerana mereka duduk dalam negara bukan Islam, dan menghadapi isu-isu yang melibatkan seperti hubungan suami isteri apabila salah seorang mereka masuk Islam. Di Malaysia kita tahu kebanyakan negeri setiap pasti fatwa di perlis macam mana, kita memberi peluang 3 kali suci ataupun 3 bulan untuk mereka memikirkan. Dan dalam mazhab 4 yang paling ringan mazhab Syafi'i, kerana dia bagi tempoh untuk suami itu berfikir. Nak masuk Islam ke tak masuk? Kalau masuk Islam, kita teruskan perkahwinan mereka. Berlainan dalam mazhab Hanafi yang mereka terus difasahkan tanpa perundangan, tanpa qada. Namun di sana ada pandangan-pandangan daripada sahabat seperti Sayyidina Umar. Saya paper ni ringkas, saya uraikan supaya tidak terikat, supaya kita tidak terikat dengan pada paper. Orang kata apa? The leader, pemimpin dia tak baca PowerPoint. Jadi saya padahal malas buat paper. Jadi itulah alasan saya pergi mana-mana pun kalau tak sediakan paper saya sebut pemimpin tak baca PowerPoint. Jadi poin dia ialah di sana ada pandangan-pandangan tabi'in dan juga riwayat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah dalam Ahkam Al-Dhimmah dan juga oleh Al-Imam Baihaqi dan juga dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah yang meriwayatkan pelbagai pandangan yang membolehkan mereka diberi tempoh yang panjang selama mana isterinya mengharapkan suami dia masuk Islam. Dan ini dipakai di Darul Ifta' Nusriyah, tetapi mereka tidak mengharuskan berlaku hubungan jima'. Al-Imam Yusuf Abdullah Qaradawi dia mengharuskan berlaku persetubuhan. Ala kulli hal, kekayaan fiqh ni memberi pilihan kepada para mufti untuk memilih yang mana paling sesuai untuk negerinya, yang mana yang paling terbaik. Kerana isu ni dia melibatkan isu kemasyarakatan. Siapa yang nak sara isteri kalau dia masuk Islam dan suaminya tak masuk Islam, siapa yang nak tanggung? Mungkin di kalangan mereka masih lagi bercinta, tetapi kita katakan agama ini kepercayaan. Jadi walaupun isteri dia sayang suami dia, tetapi dia masih ada hak untuk memilih agama Islam. Di sinilah saya tak ada fatwa, saya bukan ahli fatwa, cuma saya nak kemukakan pandangan-pandangan yang hangat dalam isu kekeluargaan, dan itu hangat di Malaysia sebenarnya dibicarakan, cuma mungkin sekarang dah terpadam, tak dibincangkan sangat, tapi saya rasa itu isu yang sangat penting. Yang kedua adalah penasaban anak. Saya kira Islam jelas dengan Al-Qurannya, ud'uhum li'abaihim. Sudah tentu bila seseorang non-Muslim dia masuk Islam, tidak terbatal penasabannya. Walaupun dari sudut pendaftarannya kita binkan kepada Abdullah itu polisi kerajaan, tetapi sistem itu tidak membatalkan hakikat perbinkan. Kerana penafian bin ini pada kajian saya adalah satu jenayah. Kita melihat para sahabat yang masuk Islam tidak ada yang dibatalkan namanya. Umar bin Khattab. Ini kita tidak menyalahkan sistem, tetapi untuk menerangkan kepada bukan Islam, tetap mereka boleh memperkenalkan diri mereka bila masuk Islam dengan nama ayah mereka, dan itu satu kebanggaan. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Itu lebih adil. Dan itu kita perlu bahagikan kepada IC dan juga pengenalan kita kepada orang. Mana kalau IC tak apalah nak buat macam mana sistem macam tu.
Tetapi untuk dia memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, sudah tentu dia memperkenalkan dia adalah si Fulan bin si Fulan. Tidak perlu kepada bin Abdullah, dan saya rasa itu tidak bercanggah dengan undang-undang. Betul-betul. Sebab dia tidak menafikan Abdullah, cuma nama ayah dia begitu. Dan saya rasa ini di antara perkara-perkara yang bertepatan dengan Al-Quran. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu melakukan kebaikan kepada mereka. Kalimah al-bir ini hanya digunakan kepada ibu bapa. Birrul walidain. Dan Al-Quran memilih kalimah al-bir digunakan kepada non-muslim untuk menunjukkan al-birru fawqal adalah. Al-bir ini mengatasi keadilan. Keadilan ini maknanya kalau dia buat jahat, kita balas dengan kejahatan. Tetapi al-bir ini kalau dia buat jahat, kita maafkan mereka. Ya, ini yang kita ingin bentuk dalam sistem kekeluargaan, supaya kalau ada orang bukan Islam masuk Islam, dia tidak terputus. Karena bila kita bilang kepada Abdullah, ayah dia pun confused. Dan ini menjadi perdebatan. Jadi fatwa boleh dijadikan alat, walaupun dia nampak tidak serasi dengan sistem, tetapi dia mampu mendekatkan yang jauh kepada yang dekat. Sebab perubahan ini mengikut shift, ya. Okey. Ada. Okey. Fatwa dalam tajdid ataupun islah, kita ada media tajdid. Tajdid ini dia berhajat kepada 3. Islah al-fiqh, islah al-waqi' dan islah al-nizam, al-qanun. Jadi kita nak bawa fiqh ni perlu dalam bentuk tajdid kepada fiqh itu sendiri, kepada qanun itu sendiri, perlukan kepada innovation dan juga kepada waqi'. Kalau tidak ada dialog 3 ini, tidak akan berlaku satu keputusan solusi yang terbaik. Jadi ini di antara benda yang kita perlu lihat semula penasaban anak, kerana kita soal insaniyah ini soal qat'iyat. Dia adalah perkara yang tidak boleh dipertikaikan. Kerana ia adalah satu kebenaran yang datang daripada Allah. Huwa aqsatu indallah. Dan ini yang kita, sebab itu qadiyah insaniyah ini satu isu yang sangat penting. Kerana dia sebahagian daripada juzuk syariah yang datang dalam bentuk insaniyah, kemanusiaan. Yang kalau kita baca Al-Quran dan kita baca sunnah nabawiyah, kita akan dapatikan secara qat'iyat, makna tak ada pertikaian daripada mana-mana mazhab dan aliran Islam, bahawa qadiyah insaniyah ini adalah qadiyah yang sangat besar dalam Islam. Kemudian hak penjagaan anak, kita tahu isu, saya pun pernah terlibat di Selangor dalam isu siapa nak jaga anak. Kalau kita membaca semua mazhab yang ada, Malikiyah, Syafi'iyah dan pelbagai riwayat daripada imam-imam yang lain, kita dapati di sana ada maqasid yang penting iaitu kebahagiaan anak itu sendiri. Bukan siapa yang jaga. Sebab di riwayat dalam Syafi'iyah pun ada yang diberikan bukan kepada ibu. Maknanya yang penting tu siapa? Hakim tu mesti melihat siapa yang boleh jaga anak itu. Dan benda ini boleh ada agreement. Kalau ibunya bukan Islam jaga, tapi ada agreement yang menjaga hak dia, menjaga makan minum dia, agama dia, agar tidak terkeluar daripada agama. Sebab kita tidak mahu menjadikan konflik ini kepada perpecahan masyarakat. Perlu kita menjadikan fiqh yang kepelbagaian ini daripada mazhab yang sedia ada ini, alhamdulillah, untuk menyelesaikan isu hak penjagaan anak. Sebab yang penting bukan mak ayah, anak itu sendiri, apa masa depan dia. Dan saya kagum dengan seorang masyarakat Cina yang jaga seorang anak Muslim, Sabah ke Indonesia, yang baru ini dapat iktirafan ma'al hijrah. Dia jaga dengan begitu amanah. Ini menunjukkan bahawa laisu sawa'an min ahlil kitab. Non-Muslim ini dia banyak peringkat, Ahlul Kitab ini dia banyak peringkat. Kita kadang-kadang kita anti Yahudi, sedangkan Yahudi yang paling dekat dengan orang Islam. Kalau dari sudut keturunan, orang Yahudi ini Adnan. Dan dari segi falsafah agama, Yahudi lebih dekat dengan Islam. Mereka mengharamkan khinzir berbanding Kristian. Jadi Yahudi ini dah ada kepelbagaian, dia tidak semua anti-Islam. Jadi laisu sawa'an min ahlil kitab merupakan satu nas Quran bahawa orang Islam ni dia banyak peringkat. Ada yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada orang Islam.
Kerana kebaikan ini kadang-kadang dia melibatkan tarbiyah, kadang-kadang melibatkan tabiah. Ada orang yang dilahirkan, dia memang baik sangat walaupun dia bukan agama Islam. Sangat baik, budi pekertinya, bahasanya, adabnya. Seperti kita baca sejarah jahiliyah ataupun di zaman Rasulullah SAW, Hatim At-Ta'i yang dipuji oleh Rasulullah, kalau dia Islam, dia masuk syurga dah. Sampai orang datang ke rumah, kalau tak ada makanan, dia sembelih kuda dia, dia sembelih unta dia. Jadi kebaikan adalah satu perkara yang bersifat insaniyah, yang kadang-kadang memang Tuhan buat kepada dia, jadi baik, tak tahu nak kata ke orang. Lepas tu dalam pendidikan kanak pun kita ada hyperaktif, macam-macam budak-budak nak kadang-kadang jadi Spiderman, kita pun tak pernah ajar dia. Entah macam mana dia boleh hyper sangat. Okey, itu hak penjagaan anak. Kita tengok isu-isu yang perlu dihandle dengan baik. Yang penting anak itu yang tercapai matlamatnya. Kemudian hak penjagaan anak itu dah selesai dah. Hak menjadi keluarga ini satu isu yang saya rasa tidak ada masalah. Perlu kita merakyatkan menziarahi ini. Ziarah ini satu program Rasulullah. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarah sekali-sekala kamu akan berkasih sayang. Terutama yang kaum keluarga. Tapi jangan ziarah kerap sangat. Orang tengah hari ziarah main makan. Kita nak ziarah yang mana ada maqasid. Sebab tu dalam buku Ali Tontowi dia kata apa? Ziarahlah orang pada waktu yang tuan rumah kosong, bukan waktu kita kosong. Kita terbalik. Kita ziarah orang waktu kita free. Kata aku free beli pergi rumah orang. Sedangkan tuan rumah tu tak free, kita merajuk. Itu orang Melayu lah kita. Jadi kita ziarah pada waktu tuan rumah tu lapang, baru kita pergi. Ni waktu kita lapang baru nak pergi. Jadi konsep ziarah adalah satu fiqh yang penting kerana dia melibatkan makan minum. Jadi saya ada dulu kenalan tok saya di Kedah, sangat baik. Dia Chinese. Dulu tok saya selalu berhutang dengan dia. Dulu sistem buat padi setahun sekali. Jadi 11 bulan tu beli kat runcit dia semua free, bukan free hutang. Free buat hutang. Jadi tok saya ni dah lama berpuluh tahun, ada berapa ratus ringgit dia hutang pada token ni, sangat baik. Dia teringat tak bayar. Jadi panggil mak rumah. Kebetulan token ni dia anak dia kahwin. Jadi kebaikan orang Islam dan Islam ni berlaku sebab tok saya dulu buat sawah berbelas-belas tahun duk hutang token bangsa Cina ini. Subhanallah. Dia bagi. Dapat padi bayar. Sebab beli beras, beli gula. Sistem orang kampung dulu macam tu. Tu di Kedah lah. Negeri Sembilan saya tak tahu macam mana. Sebab nampak Dr. ni penat Negeri Sembilan. Kedah ni. Kedah ni dia ada slogan dia. Kedah pantang kalah. Walau sakit jatuh dan rebah. Rebah pun tak kalah. Itu orang Kedah. Perlis saya tak tahu. Perlis ada beradik sama kita lah. Ni melawak je lah. Saya suka orang Negeri Sembilan ni. Nasi lomak ni. Nasi lomak. Jadi akhirnya bila dia jemput kenduri kahwin, dia faham makanan orang Islam semua disediakan oleh dia catering orang Islam. Jadi dia pasang dua kemah, satu untuk orang bukan Islam, satu orang Islam. Ini yang dikatakan ihtiramul muqaddasat. Istilah Dr. Muhammad Imarah, ada buku dia tajuk ihtiramul muqaddasat. Masing-masing agama menghormati satu kesucian agama lain. Jadi kita hormat muqaddasat India, China, Iban Kadazan, dan mereka hormat muqaddasat kita. Di situlah akan tercetusnya yang dikatakan keamanan dan toleransi. Itu dalam ziarah dan menyambut perayaan. Kita tahu isu yang besar wish. Kita alhamdulillah dahulu ulama sangat ketat, termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah sangat ketat, nak sebut wish pun tak boleh. Tapi zaman kita ni zaman globalisasi. Kita adalah zaman satu kampung walaupun dunia tanpa sempadan yang luas ini. Kita perlu menggambarkan kesatuan manusia. Jadi ramai ulama mengubah fatwa mereka dengan mengharuskan untuk ucapan tahniah, wish dan sebagainya tanpa ada sebarang i'tiqad. Ini dipanggil sebagai ta'liful qulub. Kita sekarang ni kalau kerja di syarikat-syarikat, kalau bahagian marketing, setiap kali perayaan dia orang akan tanya, kalau kita di bank ataupun di takaful, macam mana iklan ni, kita nak wish kepada Deepawali, kita nak wish kepada Merry Christmas. Boleh tak boleh? Jadi, itu merupakan satu sistem kehidupan. Yang mana Alhamdulillah, ramai ulama
sudah mengharuskan dan praktikalnya kita tidak ada masalah. Cuma kita nasihatlah orang Islam, kita haruskan wish, tetapi janganlah kita pergi pakai Santa Claus, kita pula pergi kita. Dan masing-masing, masa kita sambut Hari Raya, mereka wish kita, tapi kita tak ada suruh mereka datang khutbah dengan khutbah dan sebagainya. Ini ihtiramul muqaddasat. Dan ini yang ditegur oleh Syekh Qaradawi rahimahullah di Qatar, bila sebahagian kedai Islam mereka pun jadi Santa Claus sekali. Jadi kita tak nak macam tu, kita menghormati dan biarkan mereka mempraktikkan agama mereka tanpa kita menjadi cecair. Makna kita cair, masing-masing mengamalkan kebebasan, dan ini adalah satu budaya yang sihat. Dan Malaysia alhamdulillah, nanti Taipusam nanti awal bulan 2, kalau siapa duduk di Gombak, maka dia kena iktikaf di rumah dia lah, sebab berjuta-juta. Dan kita tengok praktikalnya, sebab dulu pejabat saya kat situ, memang kita tak keluar mana dah. Yang jaga keselamatan semua polis-polis Muslim. Dan ini satu kita katakan santunan yang sangat luar biasa. Kemudian isu pewarisan dan wasiat, saya yakin isu ni perlu diselesaikan dengan baik, sebab kadang-kadang harta ni menjadi kita katakan pergaduhan di antara keluarga. Perlu kita, di sana ada pandangan fiqh yang mengharuskan orang bukan di Islam menggunakan konsep faraid di kalangan mereka kalau mereka redha. Tapi ini boleh dibuat kajian. Makna mereka nak amalkan sistem faraid, tak apa. Kalau mereka nak amalkan sistem wasiat pun tak apa. Kebebasan kepada mereka. Tapi yang penting direkod dan sebagainya. Kalau di setengah bank pun ataupun mana tempat agensi dia ada buat konsep pada wasiat yang bertulis, bahagikan harta secara adil, itu adalah hak mereka. Kalau masuk Islam, gunakanlah konsep wasiat. Yang penting penyelesaian cara baik. Kita ada wasiat 1/3, kerana lebih minta izin. So konsep wasiat ini boleh menyelesaikan masalah-masalah. Mungkin anak dia nak bagi kepada bapa dia bukan Islam, dia bagi wasiat. Sebab harta ini adalah alat yang melembutkan hati orang. Duit ini, kalau bercerai pun kena bagi duit. Isteri pun seronok, nasib baik bercerai, dia kata. Tidak, tak dapat duit. Tak betul. Orang perempuan ni dia marah saatnya. Tapi 70% saya di mahkamah, Dr. Nick, saya masa latih hakim-hakim untuk, dia kata 70% di mahkamah di Putrajaya, bila suami tak ada kerja dan kena buang kerja, bankrupt, 70% bini minta cerai. Dia tak tahan, suami tak ada duit. Rupanya isteri kita tipu kita. Dia kan suka kita dan suka duit kita. Cuba cek tengok. 30% ni orang perempuan suka suami dia. Hak lain semua suka duit. Ni saya tak apa percaya orang perempuan zaman sekarang ni. Tapi balik jangan gaduh lah. Cuba test tengok 3 bulan tak bagi nafkah. Lepas senyum ke, lepas balik dengan apa-apa. Jadi kita test tengok, insya-Allah 3 bulan suami perempuan tak bagi nafkah. Sebab apa? Cinta itu lebih utama daripada nafkah. Saya tak. Dan yang orang polis tak bagi saya. Sebab apa? Isteri semua bergaduh. Suami dia pun tak bagi nafkah, nak tengok siapa cinta siapa. Yang menarik, mandi jenazah, isu kekeluargaan. Isu ni selalu bergaduh bila masuk Islam dan diputuskan dia diuruskan dalam pengurusan jenazah Islam, berlaku konflik. Menarik perhatian saya, dalam satu kes di Selangor, ada jenazah ni diputuskan mandi dalam mengikut pengurusan jenazah Muslim. Tapi pegawai dia bijak. Pegawai panggil ahli keluarga yang beragama Hindu ini, mandikan sekali. Dan di dalam mazhab Syafi'i, dia tidak mensyaratkan mandi jenazah orang Islam. Boleh kaum keluarga bukan Islam mandikan sekali. Jadi bila dipanggil ahli keluarga si jenazah ini mandi sekali, maka rasa seronok, sebab mandi jenazah kita kan cantik dengan wangian dia, dengan penghormatan dia. Jadi mereka tak jadi nak marah. Ini yang cara kita nak mencantikkan gambaran Islam, kita ajak mereka tengok sekali. Macam isu orang bukan Islam masuk masjid. Dalam mazhab Syafi'i mengharuskan orang bukan Islam masuk masjid. Dengan syarat pemerintah bagi, dengan syarat nazir bagi. Kalau kita pergi masjid di Al-Azhar, masjid yang besar-besar, Putrajaya cukup dah. Ramai orang bukan Islam masuk Islam. Dan itu cara kita nak mengembangkan dakwah kita yang disebut oleh Dr. Zaharuddin tadi. Tapi kita tutup masjid kita. Jadi perlu dibincangkan. Saya bukan nak sokong-sokong, tapi makna dia ini di antara fiqh-fiqh yang terbuka. Saya ada buku keluaran Jaib, tajuk dia Fiqh Pengurusan Masjid. Jadi kita bahaskan bagaimana isu orang bukan Islam
boleh sumbang. Bahkan sabit di Penang, satu tanah wakaf masjid diderma oleh orang India. Dalam fiqh Syafi'i dan fiqh yang lain, harus bagi non-Muslim mewakafkan tanah untuk buat masjid. Dan Masjid Sultan Idris Perak itu sebahagian derma pada masjid itu diderma oleh orang bukan Islam. Masjid. Ini satu keterbukaan yang sangat-sangat baik. Sebab ada orang bukan Islam, hati dia baik, tidak derma. Kita buka akaun. Mungkin satu hari nanti saya duk bayang, zakat pun orang bukan Islam nak bayar zakat, kita kena ada 2 akaun. Saya bayangan ni tak salah ya. Fiqh kejiranan, kita masuk yang kedua. Jiran adalah satu isu yang sangat besar. Ya. Oh, saya tertinggal tu kalut buat ni. Tak apa, tuan-tuan sambunglah macam homework Dr. Zahuri dia bagi tu. La yazalu Jibril ni duk pesan kat ku jaga jiran. Dan kalau kita tengok ketemadunan jiran dalam Islam ni, Islam sangat jaga mereka. Kerana jiran ini rukun daripada fiqh kemasyarakatan, fiqh komuniti, fiqh sosial, yang kalau kita tidak jaga jiran, masyarakat tidak akan hidup dalam keadaan aman. Tetapi di bandar-bandar, saya tengok itu saya pergi Penang, Masya Allah, rukun jiranan itu masih kuat. Nak pergi umrah pun buat kenduri lagi. Kalau kita di Kuala Lumpur tak ada lah, pergi umrah siap, itu je. Tak ada kenduri, tengok-tengok hilang kan, oh balik umrah. Tapi di masyarakat, di luar bandar ini, InsyaAllah yang akan menjadi masyarakat madani, hadari ya. Kita masih mengekalkan rukun tetangga yang sangat baik. Kita di Kuala Lumpur, itu pergi nak umrah, hilang. Haji macam tu je. Ada yang orang buat tapi dia tak macam masyarakat kampung. Itu benda yang kita kena pertahankan. Okey, itu di antara mukadimah dia. Baik. Kita masukkan beberapa fiqh yang saya rasa penting, iaitu fiqh tolong menolong tu biasa, boleh tolong menolong. Isu dulu isu bila banjir di Shah Alam, bila orang Islam pergi tolong cuci kuih dan sebagainya, itu benda yang baik. Kita cuci kawasan. Bahkan itu termasuk dalam antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sebab mereka pun tolong kita, kita tolong mereka. Kita mesti tahsin suratil Islam, cantikkan gambaran Islam. Dan ramai NGO pergi cuci. Itu di antara fiqh tolong menolong. Fiqh ziarah saya ada ularan, cuma fiqh membela dan menyantuni anjing. Yang ni saya seronok. Saya dulu suka kacau anjing. Hikayat dia. Bulldog, apa-apa semua. Bulldog ni dia, saya tanya masyarakat Cina, dia ni anjing yang paling baik, no? Tapi dengan kita dia garau muka. Bulldog. Tapi anjing ni dia seorang ulama Syafi'i, Al-Imam Ad-Dimashqi, dia karang satu kitab Tafdilul Kilab ala ba'di man labitha min ath-thiyab. Kelebihan anjing ke atas pendosa yang pakai baju kita lah. Dia menceritakan, dia buat syair puji anjing apa semua ni. Dia kata anjing ni kelebihan dia lebih telus. Dia tak macam orang perempuan tadi, ya. Dia ni melawak nak bagi segar. Kita dalam training, ada 2 benda nak bagi orang bangun tidur. Satu sebut kahwin, semua bangun. Hak lumpuh pun bangun. Nak buat macam mana? Satu, kita kritik orang macam ni lah. Nak bagi bangun tidur, tapi tuan-tuan janganlah. Isu kahwin ni semua tak berani lah. Kerana kita, itulah zaman syirik yang terlampau banyak ni. Syirik-syirik pada wanita. Ada orang kata, bila lah orang lelaki nak berani? Masa kecil takut gemuk, masa kahwin takut bini. Jadi tak berani-berani doktor. Kesian lelaki. Saya nak buat satu buku lah, kasihanilah lelaki. Apa nasib lelaki ni? Jadi fiqh membela anjing. Anjing ni sebenarnya dia makhluk yang luar biasa. Sampai seorang tabi'in tu dia bela anjing untuk keselamatan. Bila dia mati, anjing tu duduk dekat kubur dia dan tunggu sampai mati. Sebab itu anjing ini dia bukan haram semua, bukan harus semua. Bahkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari menulis satu bab, babu rahmatil khalqi wal bahaim. Kalau kita faham dalam Bukhari, terjemahan itu adalah fiqh Imam Bukhari. Menterjemahkan bahawa bab perlu menyantuni makhluk dan juga binatang. Dan binatang yang pertama disebut adalah anjing.
Ini menunjukkan perlu dibahaskan anjing dalam bentuk yang lebih luas. Dan hero-hero kita di Batang Kali semuanya anjing. Saya pertama tengok anjing tewas. Rupanya anjing ni dia ada tempoh tewas dia juga. Sampai terbaring. Tapi kalau tidak ada anjing ini tak jumpa mayat-mayat tu. Maknanya kadang-kadang orang Islam salah faham dengan anjing sampai dia allergic dengan anjing. Saya teringat guru saya. Dia pergi London. Ada anjing tu main kat dia gabung-gabung kepala. Ada doktor faham gabung-gabung? Dia kalau ikut bahasa utara ni bahasa yang terbaik lah. Dia bukan puji Kedah perleh lah. Kita bahasa Kedah ni dia bahasa dia kalau bahasa orang lain lembut. Nak pergi mana? Tu Kelantan. Kedah hang nak pergi mana? Sampai keluar lagu hang pergi mana, hang pergi mana. Tu dia. Jadi kalau untuk firm bahasa Kedah. Ya, tapi jangan marahlah. Saya melawak aja. Baik. Jadi anjing ini satu makhluk yang dalam bisnes kita boleh guna, dalam keselamatan kita boleh guna. Bahkan dalam sejarah wakaf, kita ada wakaf rumah anjing. Ini yang kita kena perkenalkan dalam fiqh pembangunan bandar. Sebab kalau kita tengok di Kuala Lumpur, anjing-anjing banyak mati aksiden. Ya. Banyak mati aksiden dan dia mengotori bandar. Saya datang polis, alhamdulillah macam Ustaz sebut tadi, bersih, aman sebab tak nampak pun anjing mati. Jadi saya kira majlis pembandaran kena ada satu kerangka untuk dia memberi tempat khusus kepada anjing. Sebab kita dibenarkan dalam fiqh wakaf rumah anjing. Jadi kita boleh buat kepada anjing-anjing yang terbiar, yang tak ada tuan. Kalau anjing-anjing yang ada tuan, dia ada undang-undang. Saya baca tu dia ada hak dia dan sebagainya. Ada dia punya akta dia. Tetapi untuk yang terbiar ni, kita takkan nak biar dia macam tu. Kadang-kadang ganggu orang, kadang-kadang mati tanpa ada sebab. Aksiden begitu. Jadi penyucian dia jalan raya siapa yang nak buat? Sebab kita perlukan kepada kebersihan. Di antara fiqh bandar yang pernah kita buat kajiannya, perlukan kebersihan. Yang mana masyarakat pelancong-pelancong datang tak nampak bangkai-bangkai binatang ini. Jadi saya rasa perlu ada fatwa khusus dan juga kerjasama majlis pembandaran supaya tak ada anjing yang berkeliaran. Macam tu lembu pun berkeliaran, jenuh. Kalau kita pergi Mesir, keldai ada apa, semua ada kotak habis bandar. Jadi kita mesti jaga benda ini sebab kita mesti menyantuni. Sebab tu Rasulullah bersabda, "Lau anal kilaba ummatun minal umam la amartu bi qatliha." Atau kama qala, kalau anjing ini bukan polisi, aku akan bunuh dia, tapi dia ada manfaat yang sangat baik. Kemudian fiqh memberi salam ni isu yang terakhir, iaitu kita dalam fiqh ada banyak pandangan. Bahkan Al-Imam Baydawi tadi Dr. Zahri sebut ayat Quran, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dia menyebut kalau orang bukan Islam bagi salam assalamualaikum, kita sebut waalaikumsalam. Maka itu adalah qaul yang sangat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Maka kita amalkan benda tersebut kerana mimba ta'lifil qulub. Kadang-kadang kita balik kampung, ada masyarakat Cina dia kata, "Ustaz, saya nak bagi salam boleh?" "Apa salahnya? Assalamualaikum." Bahkan kalau saya nak perkenalkan satu buku ni, Fiqhul Mizan, saya sarankan kalau asatizah ataupun para pegawai dalami buku Fiqhul Mizan ni, ada di Shopee. Ni terjemahan, ada yang bahasa Arab. Supaya kita tahu ayat Quran yang semua yang Dr. Zahrin sebut tu, ayat kasar, waghlid alaihim waqatiluhum, kesemuanya mizannya adalah peperangan. Waktu perang memang kena kasar. Tapi semua ayat yang tak perang, semua ayat lembut-lembut belakang. Dipanggil mizanul harbi dan mizanul silmi. Jadi mizan ini menentukan kenapa Rasulullah larang kita bagi salam kepada orang Yahudi. Itu masa Yahudi khianat, masa mereka berkhianati ketika mana berlakunya peperangan Khandaq. Jadi memang sesuai tak bagi salam. Bahkan riwayat Ibnu Abbas membolehkan bagi salam. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian ulama. Yang asyidda'u 'alal kuffari ay fil harbi ruhama'u bainal kuffar ay fi silmi. Bainahum tu makna kuffar juga. Asyidda'u 'ala kuffar, keras kepada orang bukan Islam pada peperangan. Ruhama'u bainal kuffar ay fi silmi. Kita menunjukkan kasih sayang kita kepada orang bukan Islam zaman aman. Adakah salah saya sayang Ronaldo? Sebut Ronaldo. Ronaldo kehidupan dia macam orang Islam, bagus. Cuma dia tak kahwin nak tu ya. Tapi dia derma kepada Palestin dan sebagainya. Adakah salah kita sayang jiran kita yang bukan Islam dan bukan Islam sayang kita? Tidak ada kesalahan sebab sayang bukan hukum taklifi. Macam kita marah berdosa lah.
Lapar berdosa? Lapar pun. Yang berdosa makan benda haram. Yang berdosa kita maki orang. Kita sayang seseorang. Bukankah para sahabat menangis bila Rum kalah? Jadi masalah sayang kepada orang bukan Islam ni perlu dibahaskan dengan mendalam. Saya kira tidak salah kita sayang mereka kerana ia adalah manusia. Mungkin dia adalah isteri kita daripada ahli kita. Jadi ini yang dibahaskan oleh para ulama dan kita kembangkan fiqh ni. Jumpa jiran kita, Assalamualaikum, mereka pun bagi Waalaikumsalam. Akhirnya berlakunya keamanan, peace, no war. Itu yang dihuraikan oleh sebagian ulama dalam hadis antuqri as-salam ala man arafta au ala man lam ta'rif au kama qala. Iaitu assalam bukan setakat assalamualaikum, sebarkan keamanan. Mana orang bukan Islam rasa aman dengan kita. Jadi saya punya penutup dah habis dah. Setakat itu dahulu tuan-tuan dan puan, dia ada fiqh akikah dan korban. Ini boleh bincanglah fiqh memberi makanan dan sedekah pada golongan bukan Islam. Saya rasa sangat penting ni wasaya dalam adab mufrad, kita ada bab jiran dengan Yahudi dan sebagainya, dan al-ihsan, buat baik bukan hanya kepada orang baik, kepada orang jahat. Ini isu prep. Saya tak ada ulas apa, tapi isu prep ni perlu dibincangkan supaya kita ini perlu lebih menunjukkan kebaikan kepada orang yang tidak baik. Karena itu target kita. Kalau kita hanya buat baik kepada orang baik, tak jadi kita kena lebihkan kepada orang bukan apa dia yang tidak melakukan kebaikan. Itulah dakwah kita insya-Allah. Jadi penutupnya, saya kecil ini ingin mentaksirkan bahawa isu fiqh kekeluargaan dan kejiranan dengan bukan Islam adalah isu masa depan kita. Ini qadaya masiriyah yang kita tidak mau ada bom sana bom sini macam negara lain. Ini yang perlu kita bentuk, dan apabila kita menjadikan ta'addudiyah sebagai perkara tabi'i, perlu diselesaikan ilmu dan dialog, insya-Allah kita tidak akan bergaduh seperti Dr. Zahrin sebut tadi. Sikit kita nak bergaduh, tak kita berdialog. Hatta la takuna fitnah, jangan ada sampai ada paksaan dalam beragama. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jabatan Mufti. Saya minta maaf kepada Jabatan Mufti kerana menjemput saya. Saya dah lama tak datang polis, jadi saya ucap terima kasih kepada warga polis. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz. Sekarang kita akan buka kepada sesi soal jawab. Disediakan 2 mikrofon di sebelah kiri dan kanan. Bagi yang hendak bertanya, sila kemukakan nama dan di mana, daripada agensi mana. Jika tidak ada soalan, maka saya akan memulakan soalan terlebih dahulu berkaitan slide yang mana dikemukakan oleh Ustaz Fawaz. Tadi saya ada melihat berkaitan manhaj taisir dan juga ikhtiarat al-fiqhiyah. Jadi bila mana dalam bab manhaj taisir, contohnya kita berpegang dengan satu pandangan berkaitan contohnya anjing dan juga pemberian daging korban, yang mana kita ketahui mazhab Syafi'i tidak membenarkan kita beri kepada orang bukan Islam. Tetapi ada pandangan Abu Saur Hasan al-Basri yang membenarkan bagaimana kita hendak jika seseorang itu dia memang berpegang dengan mazhab Syafi'i, tetapi disebabkan dia duduk dalam kejiranan orang-orang non-Muslim, boleh tak dia nak berpegang dengan pandangan-pandangan yang mana dia boleh berinteraksi dengan tersebut? Dan adakah itu disebut sebagai tatabuk rukhas jika dia sengaja memilih pandangan itu untuk dia bertaamul dengan jiran-jiran dia? Saya kira soalan ini saya tidak menjawab dari sudut fatwa, saya menjawab dari sudut etika fiqh, iaitu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ini ada keluasan. Saya ada tulisan banyak tentang manhaj Syafi'iyah. Bila kita tidak ada qaul dalam mazhab Syafi'i, kita ada 2 kaedah, iaitu man dibatuliya bi syai'in faliqalid man ajaza yajuzu at-taqlid li ghairil mujtahid 'inda al-hajah. Jadi kaedah ni kalau kita kaji dalam kitab Burjatul Mustarsyidin, hampir 30 fatwa yang difatwakan berdasarkan mazhab lain. Jadi dalam bagi mereka yang NMN kita kan 13 negeri semua Syafi'iyah, dan saya terlibat dalam membuat SOP fatwa di JAKIM dulu. Kita meletakkan beberapa kaedah, kalau tak boleh Syafi'i kita pergi pada 4 mazhab, kalau tak lebih pada 4 mazhab, dan kita luaskan konsep tersebut. Dan dalam sejarah kita melihat betapa banyaknya konsep ini dilaksanakan oleh mufti-mufti Syafi'iyah bila ada keperluan. Dan cara rekodnya mufti Sabah kita, Datuk Wan Bongsu, telah memfatwakan boleh kita bagi makan kepada non-Muslim walaupun elemen dia Syafi'iyah.
Sebenarnya tadabbur rukhas pun ia adalah perkara yang diharuskan dalam pengajian usul fiqh kalau dengan syarat-syaratnya. Sebahagian kita berpandangan tadabbur rukhas ini satu benda yang salah. Ada yang harus, ada yang tidak harus. Semua benda sama ada talfid, tadabbur rukhas, dia tak akan ada haram mutlak. Ibnu Arabi disebut buat tak ada benda dalam dunia haram mutlak, halal mutlak. Dia konsep dia ada digunakan pada tempatnya. Apatah lagi kita sekarang berhadapan dalam masyarakat satu kampung. Kalau tak baik kecil hati dan alhamdulillah kita dalam mazhab Syafi'i dia sangat keterbuka kerana dia ada 3 konsep yang kita kendalikan ketika berfatwa, la inkara fi masail ijtihadiyah. Kemudian yang kedua iaitu al-khuruj min al-khilaf fi mustahab. Dan yang ketiga adalah man yabtuliya bi syai'in faliqali man ajaza. Kalau kita tengok dalam Hasyah Bajuri bagaimana dia suruh ikut mazhab Maliki dalam perniagaan li raf'il ithmi dan sebagainya. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah dan rekod fatwa ini, kita mendapati bahawa tidak ada masalah kalau seorang mufti di mana-mana negeri untuk bertaklid dengan mazhab Abu Thawr ataupun riwayat daripada mazhab Ahmad bin Hanbal yang mengharuskan benda tersebut kerana dalam kaedah itu, dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah, dia ada satu kaedah yang digunakan pakai dalam praktis industri, iaitu setiap sedekah sunnah boleh diberikan kepada non-Muslim. Itu tak dipakai dalam mazhab Syafi'i keseluruhan. Tapi itu kaedah asas yang disebut oleh Ibnu Qudamah dalam Mughni dan setiap yang sedekah wajib yang tak boleh. Tapi benda ni semuanya adalah khilafiyah, sebab tu kita memerlukan mufti, sebab mufti ni dia ada hak untuk mentarjih pandangan yang lemah. Ini yang disebut dalam istilah fatwa ijra'ul amal. Beramal dengan pandangan yang lemah dengan 2 syarat dikeluarkan oleh mufti yang siqah dan ada hajah ammah. Dan saya kira dengan kaedah-kaedah ini kita akan berlapang dada dengan semua pandangan. Yang penting solusinya kita hidup dalam keadaan aman dan kita orang kata adherence, kepatuhan syariah itu wujud itu yang kita inginkan. Kita ada penanya-penyoal daripada sebelah lelaki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Adli Muhammad Saad daripada Pertubuhan Al-Khadim. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz bertangkan berkenaan dengan kejiranan dan kekeluargaan. Memang kami di Al-Khadim, tajuk ni antara perkara yang penting kami tumpukan. Sebab kadang-kadang kita punya acara ajak masuk Islam ni kita buat minta keluarga datang. Warga non-Muslim tu datang sekali. So alhamdulillah lah, memang kita kata pengenalan tadi. Cuma mungkin saya nak minta Ustaz berikan garis panduan sikit. Sebab kita memang ayat 8 surah Al-Mumtahanah dan Allah tak halang kita buat baik kepada adbir, kepada orang-orang yang tidak menaiki agama dan tak mengeluarkan kita daripada negara, daripada tanah air kita. Allah Ta'ala sebutkan. Tapi kita ada ayat keempat surah Mumtahanah juga yang Allah Ta'ala nyatakan qad kana lakum uswatun hasanatun demi sesungguhnya telah ada untuk kamu tauladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Ibrahim dan siapa bersama-sama dengannya. Idza qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna buraa'u minkum mimma ta'budun min dunillah, kami berlepas diri daripada kamu, kalian semua dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, kami tak setuju dengan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatul baghdha, dan nyata antara kami dan kamu musuhan yang dalam tajuk akidah dan kepercayaan, hatta tu'minu billahi wahdah, sampailah kalian semua beriman Allah Ta'ala sahaja. So kita kadang macam tajuk kita macam salam kepada yang macam Nabi sebut la tabda'un nasar bis salam. Yang Ustaz kata memang kita kata takliful qulub tu penting sebab kita tahu orang-orang yang bukan Islam ni adalah umat dakwah. Kita kena seru mereka. Cuma batasan yang saya nak minta kalau boleh Ustaz bagi batasan macam mana benda yang tak boleh ubah dan boleh kita longgarkan. Macam bab akidah, apa yang kita mesti pegang dan kita kata ini tak boleh bagi. Sebab ada orang dijumpa saya dia kata dia isteri masuk Islam, Nasrani masuk Islam. Jadi nenek ataupun mak kepada isteri dia ni sering sengaja datang ke rumah dia ketika Christmas untuk biasakan cucu-cucu ni sambut Christmas. Jadi dia kata macam mana? Cuma saya bagi jawapan lah, mungkin saya boleh share. Saya kata dengan diorang, saya kata bang, kakak, cakap pada mak, mak nak apa kami bagi? Mak nak melancong, mak nak duit pergi mana ke, kami mak teman mak kat rumah ke, mak sunyi pun kami datang. Cuma satu benda kami tak nak bagi, agama. Bab ni je kami takkan bagi. Jadi saya nak minta kalau boleh Ustaz penjelaskan sikitlah berkenaan dengan bahagian mana yang kita boleh berserah. Sebab ayat buat baik pada non-Muslim tu pada ayat ke-8.
tak ada halangan. Okay. Allah tak halang. Tapi ayat keempat tu Allah Ta'ala kata pada Ibrahim dan siapa bersama dengannya ada uswah hasanah untuk kalian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Adli, soalan yang memerlukan paper. Sebab soalan ini dia melibatkan mizan. Sebab tu saya suka bila saya ikut kursus guru saya fiqhul mizan, satu ilmu yang baru. Dia bagi saya dia merupakan ilmu yang melengkapkan ilmu maqasid syariah dan juga ilmu usul fiqh. Sepanjang pengajian saya terhadap syariah lebih 20 tahun, saya rasa macam ada kekurangan ilmu pada diri saya. Melainkan saya telah menjelajah ilmu fiqhul mizan, membantu memahami Quran dan juga nusus. Rupa-rupanya ayat Al-Quran ni ada timbangan, dia ada dacing dia. Semua ayat-ayat yang keras seperti cerita Nabi Allah Ibrahim ataupun ayat-ayat yang menunjukkan kepada kami akan timbul rasa baghdha dan sebagainya, semua pada mizan yang timbulnya pemusuhan, keretakan, yang berlakunya kezaliman dan peperangan. Sebab dalam keamanan kita tidak dapati para sahabat Rasulullah melaksanakan konsep tersebut. Kita tengok bagaimana Umar bin Khattab masuk ke dalam Palestin, membebaskan Palestin dan Masjid Aqsa dan diberikan hak-hak itu kepada golongan Kristian dengan cara yang baik. Sebab itu ayat Al-Quran bila kita teliti, yang keras tu mesti dalam keadaan yang mengganggu akidah, usul dan juga dalam peperangan. Adapun ayat-ayat yang mana yang lembut itu kesemua dalam keamanan yang kita sebutkan tadi. Sebab itu dalam isu-isu ini perlu kepada mizan yang khusus supaya apa yang kita boleh tanazul dan apa yang tidak boleh tanazul. Dan semua kita sebut albir itu semuanya perkara amali yang tidak menyentuh kepada membatalkan akidah. Hatta kalau kita sambut Christmas pun bukan dia membatalkan akidah. Kita telah melakukan perkara-perkara yang haram. So, di sana ada benda qadiyah fiqhiyah dia berkeliling dengan akidah, tapi dia bukan perkara yang membatalkan akidah. Perkara yang membatalkan akidah kita sudah mempelajari dalam perkara-perkara yang riddah, apabila kita membatalkan kepercayaan kita dan melakukan perkara yang bercanggah dengan al-ma'lum minad din bil darurah. Jadi perkara-perkara tersebut kita ada mawazin akidah, mawazin syariah, mawazin al-akhdh bil asbab, mawazin dakwah. Sekiranya itu boleh menjejaskan akidah dan mencabar kedaulatan akidah kita, ketika itu kita mengisytiharkan kepada golongan yang tertentu sahaja al-baghdha. Tapi saya kira di Malaysia dengan ada perlembagaan, dengan ada undang-undang yang sedia ada, kontrak sosial, kita mampu melaksanakan perhubungan dengan yang baik, dengan melaksanakan mizan as-silmi, mizan keamanan. Dan jawapan Ustaz tadi kepada ahli keluarga itu ada satu jawapan yang baik untuk dakwah, makna kita melembutkan hati mereka. Tetapi sekiranya katakanlah kita katakan iftiradinya, kita tak dapat nak elak, cucu-cucu terpaksa juga sambut Christmas. Tetap tetap kita katakan dia berada dalam kitaran syariah. Makna dia berada dalam halal dan haram, tidak membatalkan akidah kita. Sebab itu saya yakin soalan Ustaz Adli itu berhajat kepada satu perbincangan yang lebih detail berdasarkan wafqa mawazin fiqhul mizan. Sebab saya yakin dengan fiqhul mizan ini kita mampu menerokai ayat-ayat Quran yang keras, waghlid alaihim, kalimah-kalimah al-baghdha, al-adawah, kesemuanya dalam medan peperangan. Kita di Malaysia alhamdulillah kita telah berada dalam satu ruang kesatuan keamanan yang sangat tinggi. Kita perlu memperkenalkan fiqh-fiqh keamanan. Bukan kita memperkenalkan fiqh-fiqh kekerasan yang akhirnya memberikan gambaran yang tidak baik. Tetapi saya rasa itu yang jawapan saya dapat berikan kepada Ustaz Adli. Ini adalah satu pengajian usul yang baru yang mencerahkan minda kita, dan saya sebutkan tadi seperti larangan Rasulullah terhadap golongan Yahudi Islam jangan memberi salam kepada orang Yahudi kerana itu dalam mizan al-harbi. Adapun bila kita dah tidak perang, hadis kita katakan yang qat'iyah kita jaga. Kita tidak pernah melonggarkan kerana yang waktu perang memang kita tidak boleh bagi salam, tapi dalam silmi banyak riwayat, bahkan Imam Baitawi mengizinkan kita menjawab salam mereka, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jadi kita dalam keadaan aman sudah tentu kita berbeza dengan keadaan yang berperang. Itu yang dinamakan sebagai fiqhul mizan. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
Demikian jawapan yang mana diberikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz bin Datuk Fadil. Dan kita telah, tetamu-tetamu VIP kita telah hadir. Dan kali ini kita akan meneruskan dengan upacara yang seterusnya. Sebelum itu, jazakumullah khairan diucapkan kepada kesemua peserta dan yang mana bertanya soalan. InsyaAllah saya akan teruskan dengan program seterusnya kepada Ustaz Said.